Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya telah menemukan kita kembali pada kali ini untuk mempelajari, untuk menuntut ilmu, untuk mengasah kembali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu akidah ataupun ilmu tauhid yang menjurus kepada pengajian sifat 20, iaitu yang berkaitan dengan sifat-sifat ketuhanan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, tujuan kita mempelajari ilmu pengajian sifat 20 ini adalah tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk kita mengenali Allah dengan lebih dekat berdasarkan kepada sifat-sifatnya. Apabila kita mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat membawa kita kepada keteguhan, keyakinan yang mantap dalam diri kita, seterusnya menjadikan keimanan kita semakin teguh setiap kali kita mempelajari ilmu ataupun pengajian sifat 20 ini. Maka marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai dan memberkati kita pada kuliah ataupun majlis ilmu kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat memberi kita kesedaran dan ilmu yang dapat menjadikan kita seorang insan yang beriman dan beramal soleh. Baiklah tuan-tuan, pada kali ini kita akan mempelajari pengajian sifat 20. Tujuannya ialah untuk mentauhidkan diri kepadanya dengan mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan, iman adalah sumber kekuatan kehidupan kita. Jika kita lihat orang-orang yang tidak mempunyai keimanan, maka dia tidak mempunyai hala tuju, dia tidak mempunyai fokus ataupun tujuan untuk dia meneruskan kehidupan. Kehidupannya seumpama seperti haiwan yang hanya untuk mencukupkan keperluan ataupun kehendak dalam setiap hari. Namun apabila seseorang itu beriman dengan rukun-rukun iman, maka kehidupan dia akan menjadi satu kekuatan bagi dirinya dan dia mempunyai hala tuju dan matlamat yang jelas kenapa dia hidup di atas dunia ini dan apakah sebab dia dihidupkan dan apakah yang akan menantinya apabila dia telah meninggal dunia nanti. Jadi tujuan kita mempelajari pengajian ilmu 20 ini ialah untuk mendapatkan kemanisan iman. Kemanisan iman dapat dicapai apabila seseorang itu redha bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya, Islam sebagai cara hidupnya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rasulnya. Maka apabila dia redha dengan segala perintah Allah, supaya dia menyembah Allah, bertuhankan Allah dengan cara bersembahyang, mengucapkan 2 kalimah syahadah,
dan segala perintah-perintah Allah. Dan juga dia akur segala tata cara, undang-undang dan peraturan dalam Islam itu dalam kehidupan dia sebagai cara hidup dia. Dan juga dia mengakui bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan salah seorang daripada utusan-utusan Allah. Maka jika dia redha, bermaksud redha, dia dengan rela hati melaksanakan, menerima dan mengucapkan dan membenarkan dengan hati, maka dia akan merasakan iman itu adalah manis dalam kehidupannya. Kemanisan iman dapat dicapai jika kesemua rukun-rukun iman diamalkan dalam perkataan, perbuatan dan hati. Jika kita melaksanakan rukun-rukun iman hanya dengan perkataan sahaja, contohnya kita mengucapkan kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita beriman kepada para malaikat, kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kita beriman kepada para rasul, kepada hari kiamat dan kepada qada dan qadar. Namun pada perbuatan dan hati kita, kita tidak sebenar-benar beriman ataupun tidak beriman, maka kita tidak akan dapat mencapai kemanisan iman. Kita kata beriman kepada Allah, tapi kita tidak solat dari segi perbuatan. Kita kata kita beriman pada Allah, tapi kita tidak melaksanakan ibadah puasa. Kita kata beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tidak melaksanakan ibadah zakat dari segi perbuatan. Maka sudah tentulah orang yang demikian tidak akan dapat mencapai kemanisan iman. Ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan, asas bagi segala perkara kebaikan itu ialah keredaan. Dalam segala perkara kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita seharian, jika tanpa keredaan, tanpa kerelaan, maka kita tidak akan mencapai rasa kelazatan dan kemanisan dalam perbuatan yang baik itu. Tiada satu pun yang dapat mengalahkan benteng keimanan kita jika kita redha dengan ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan, jika kita redha pada Allah, sudah pastilah kita akan redha dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, apa yang berlaku pada kita setiap hari, apa yang telah terjadi ke dalam hidup kita yang telah Allah tentukan. Maka jika kita redha, maka sudah tentulah benteng keimanan kita tidak dapat dikalahkan oleh sesiapa pun, oleh sesuatu apa pun. Sama ada penyakit ke, ataupun kehilangan harta ke, kehilangan jawatan ke, dan sebagainya. Jika kita redha, kita beriman, kita redha dengan ketentuan Allah, pasti benteng keimanan kita akan kukuh dan tidak dapat dirobohkan. Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah SAW bersabda, akan dapat merasakan makanan iman itu ialah orang yang redha kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, kita ketahui segala apa yang Nabi sampaikan kepada kita semuanya adalah berdasarkan, bersumberkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada penipuan ataupun tiada kepalsuan. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahawa orang yang dapat merasakan keimanan itu, orang yang dapat merasakan kelazatan dan keindahan iman dalam hidupnya itu adalah mereka yang redha terhadap Allah sebagai Tuhannya. Dia mestilah redha bahawa Allah itu Tuhannya. Lalu Allah memerintahkan dia untuk melaksanakan ibadah solat. Maka
Sebab dia redha pada Allah, maka dia kena redha atas perintah Allah untuk melaksanakan perintah solat. Allah memerintahkan dia untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Maka sebab dia redha pada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, maka dia kena redha dengan segala perintah Allah yang memerintahkan dia untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, dan berbagai-bagai lagi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Kemudian dia hendaklah redha bahawa Islam itu adalah agamanya. Islam telah menggariskan panduan. Islam telah ada peraturan dan tata cara hidupnya yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika seorang itu redha terhadap Allah, maka dia kena redha bahawa agama Islam itu adalah agamanya. Kerana apa? Kerana Tuhan meredai Islam sebagai agama yang diredai olehnya. Dan kemudian bila dia meredai agama Islam itu sebagai agamanya, sudah pastilah dia kena redha bahawa Nabi Muhammad itu adalah nabinya. Kerana apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah seorang daripada utusan-utusan Allah yang membawa ajaran agama Islam yang bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika siapa yang menafikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabinya, maka automatiknya, secara pastinya, dia telah menafikan Islam itu sebagai agamanya dan bahawa Allah itu sebagai Tuhannya. Dia pasti tidak redha kepada Islam dan juga tidak redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang menyembah selain daripada Allah, maka akan hilangnya nilai keimanannya. Binasanya iman hingga sampai ke lembah kehancuran kerana menjadikan sekutu selain daripada Allah. Contohnya seperti dia menyembah Allah dengan cara melaksanakan ibadah solat, iaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbuatan menyembah Allah seperti solat itu dia juga laksanakan kepada perkara-perkara yang lain, benda-benda yang lain. Maka perbuatan itu telah menjadikan sekutu bagi Allah sebagai Tuhannya. Maka barang siapa yang menyembah seperti dia sembah Allah kepada yang lain, atau menjadikan sesuatu sama menyerupai pada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imannya akan binasa dan sampai ke lembah kehancuran yang menjadikan dia hilang keimanan. Tetapi orang beriman akan tetap teguh dengan pendiriannya bahawa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Orang yang beriman, dia tidak akan melakukan sesuatu perbuatan menyembah Allah, mengesakan Allah, dipraktikkan perbuatan itu kepada perkara yang lain, kepada makhluk yang lain. Orang beriman akan tetap teguh menyembah Allah dengan cara yang Allah perintahkan menyembahnya. Dia tidak akan melakukan perbuatan itu pada makhluk yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud di antara manusia ada yang menjadikan sekutu selain Allah. Mereka itu mencintainya seperti cintanya kepada Allah, sedang orang yang beriman lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 165. Jadi tuan-tuan, kita ni dianggap menyekutukan Allah ataupun kita menduakan Tuhan ialah apabila kita mencintai sesuatu makhluk ataupun perkara sama seperti kita cintakan Allah sebagai Tuhan kita, ataupun melebihi daripada cintakan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bila kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita mencintai sesuatu sama seperti kita cintakan Allah kepada makhluk yang lain, atau lebih cintakan kepada makhluk lain daripada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyerupai sembah kepada Allah kepada makhluk yang lain. Itulah yang dimaksudkan dengan menyekutukan Allah. Orang yang sentiasa mengikuti hawa nafsunya, mereka akan sesat sejauh-jauhnya. Mereka tidak akan memperolehi pimpinan Allah dan akhirnya akan menjadi umat yang rugi dan menyesal di hari akhirat kelak. Kita sudah ketahui tuan-tuan dan puan-puan, agama yang diredai Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam, iaitu bertauhidkan, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka apabila kita mengikuti hawa nafsu, kita nak menyembah selain daripada Allah sama seperti Allah, ataupun kita mengikuti pimpinan ataupun peraturan hidup yang menyalahi ataupun menyanggahi dengan peraturan-peraturan yang telah Allah perintahkan kepada kita, maka orang inilah akan menjadi umat yang rugi dan menyesal di hari akhirat kelak, kerana mereka tidak akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila telah dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pastilah kehidupan orang itu akan celaka dan binasa di hari akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, kalau mereka itu tidak mahu memperkenankan seruanmu itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jika sesiapa yang tidak mahu menyetujui ataupun meredai seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah sesungguhnya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapakah orang yang lebih sesat selain daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa pimpinan Allah. Jadi dalam Al-Quran ini, surah Al-Qasas ayat 50 mengatakan orang yang mengikuti hawa nafsu, yang hanya mementingkan hawa nafsunya, tidak mahu mengikut perintah Allah, tidak mahu mengikut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dikategorikan sebagai orang yang mengikuti hawa nafsu. Maka mereka inilah yang akan menjadi orang yang lebih sesat, yang sangat sesat, sehingga tanpa pimpinan Allah dia tidak akan mendapat pimpinan Allah. Bagaimana dia mahu mendapat pimpinan Allah sedangkan dia sendiri telah menjadikan nafsu itu sebagai Tuhannya, melebihi daripada perintah Allah, melebihi daripada seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan, jika kita mahu mengenali Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pastilah kita perlu mempelajari, menghayati, mendalami ilmu-ilmu berkaitan dengan sifat-sifat ketuhanan. Jadi, pengajian sifat 20 ini tujuannya ialah tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan kita kesedaran, memberikan kita satu kesempatan untuk mengenali Allah itu sebagai Tuhannya. Dengan demikian, maka kita akan bertambah yakin dan bertambah keimanan kita kepada Allah sebagai Tuhan kita. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bukan sahaja berjumlah 20 sifat. Perlulah kita ketahui dalam pengajian sifat 20 ini bahawa sifat-sifat Allah itu melebihi daripada jumlah sifat 20 ini. Jumlah sifat Allah sangat banyak sekali. Tiada siapa yang mengetahui jumlah yang sebenarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui jumlah yang sebenarnya. Makhluk-makhluk yang lain semuanya tidak mengetahui. Bahkan para malaikat, para rasul, dalam kitab-kitab
makhluk yang lain, semua tidak mengetahui sifat-sifat Allah yang sebenarnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita sahaja yang mengetahui jumlah sebenar sifat-sifat Allah. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Tuan-tuan dan puan-puan, tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam minda kita bahawa Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Allah tidak sekali-kali bersifat dengan sifat yang lemah. Walaupun kita lihat sifat itu kuat dalam kalangan makhluk, berbadan sasa, berbadan tegap, ya. Namun sifat makhluk akan menemui kepada kebinasaan, menemui kepada kehancuran. Maka sifat Allah tidak boleh, mustahil sama sekali bersifat dengan sifat demikian. Maka kita akan temui sifat-sifat Allah selain sifat 20 di dalam nama-nama Allah yang indah. Kita ada juga mempelajari Asma'ul Husna, iaitu nama-nama Allah. Ianya juga adalah merupakan sifat-sifat Allah. Ada yang terdapat dalam sifat 20, ada yang tidak terdapat dalam sifat 20. Maka ketahuilah bahawa sifat Allah itu tiada penghujungnya, tiada hadnya. Dalam Al-Quran sendiri masih banyak yang kita temui sifat-sifat Allah yang tidak termasuk dalam sifat 20 dan Asma'ul Husna. Jadi tuan-tuan, haruslah kita sedar, haruslah kita yakin bahawa sifat Allah itu tiada hadnya. Kita tidak mengetahuinya, melangkaui daripada akal fikiran kita akan sifat-sifat Allah itu. Kita tidak layak, kita tidak mampu untuk mengetahui jumlah sebenar sifat Allah Subhanahu wa taala, kerana kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tentulah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mengetahui jumlah sebenar kesempurnaan Allah itu. Hanya sahaja kita tahu Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan mustahil dia bersifat dengan sifat yang lemah dan buruk. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi kuliah kita, pengajian sifat 20 ini pada kuliah yang akan datang. Kerana apa? Kita perlu mempelajari sifat ini secara berhati-hati, biar lambat asalkan selamat. Yang penting kita faham, yang penting kita dapat mengamalkan segala apa yang kita pelajari ini dengan penuh keyakinan dan penuh keimanan. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang datangnya, apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia yang telah menemukan kita kembali pada kali ini untuk mempelajari, untuk menuntut ilmu, untuk mengasah kembali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu akidah ataupun ilmu tauhid yang menjurus kepada pengajian sifat 20
iaitu yang berkaitan dengan sifat-sifat ketuhanan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, tujuan kita mempelajari ilmu pengajian sifat 20 ini adalah tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk kita mengenali Allah dengan lebih dekat berdasarkan kepada sifat-sifatnya. Apabila kita mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat membawa kita kepada keteguhan, keyakinan yang mantap dalam diri kita, seterusnya menjadikan keimanan kita semakin teguh setiap kali kita mempelajari ilmu ataupun pengajian sifat 20 ini. Maka marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai dan memberkati kita pada kuliah ataupun majlis ilmu kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat memberi kita kesedaran dan ilmu yang dapat menjadikan kita seorang insan yang beriman dan beramal soleh. InsyaAllah tuan-tuan,